Soalan 1. Antara pernyataan berikut, yang manakah mengandungi pengecaman corak? Sekarang kita perlu memahami apa maksud pengecaman corak. Dalam bab 1, kita sudah belajar 4 teknik yang sangat penting. Kita boleh dapat penerangan teknik pengecaman corak dalam buku teks. Bahagian-bahagian kecil yang telah dipisahkan akan dianalisis untuk mengenal pasti corak-corak tertentu. Corak-corak tersebut terdiri daripada kesamaan atau ciri-ciri yang sama untuk masalah yang lebih kecil. Bermaksud, kita perlu mencari apa yang sama antara benda itu atau masalah itu. Oleh itu, kita boleh tengok pilihan yang ada di sini. A. Semua rumah ada satu pintu. B. Rumah saya mempunyai 3 tingkat. C. Rumah saya mempunyai 5 buah bilik dan 1 anjung di hadapan rumah. D. Belakang rumah saya terdapat sebuah kolam besar. Di sini yang sudah pasti salah ialah D. Kenapa? Kerana dia tak ada corak yang sama dan tak ada perbandingan. Di sini B dan C confirm pun sudah salah kerana dia hanya kata rumah saya mempunyai apa. Oleh itu jawapan adalah A. Semua rumah ada pintu. Dia ada perbandingan. Carikan persamaan. Oleh itu persamaan untuk semua rumah ada pintu. Seterusnya, soalan 2. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik peniskalaan? Dalam bab 1 ada 4 teknik yang penting. Antaranya salah satu adalah teknik peniskalaan. Ini adalah penerangan teknik peniskalaan. Kita boleh tengok. Teknik peniskalaan meninggalkan aspek kurang penting yang terdapat dalam corak-corak yang dicamkan dan memfokus kepada aspek penting yang dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Oleh itu, di sini yang penting ialah teknik peniskalaan fokus kepada aspek penting dan meninggalkan aspek yang kurang penting. Di sini, pilihan ABCD nampaknya lebih kurang sama. Tapi kita boleh tengok satu-satu. A. Mengabaikan ciri-ciri yang tidak perlu bagi sesuatu unsur dalam satu perkara. B. Satu proses mengambil kira semua ciri yang perlu dalam sesuatu perkara. C. Proses menambahkan ciri-ciri yang berkaitan dalam sesuatu perkara. D. Satu proses mengenal pasti ciri-ciri yang penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Di sini, C sudah pasti salah kerana teknik peniskalaan bukan menambahkan ciri-ciri. Dan di sini tinggal A, B, D yang lebih kurang sama. Dan kita tahu teknik ini adalah untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, di sini jawapan adalah D. Teruskan untuk soalan 3. Berikut menunjukkan suatu pernyataan masalah. Halimah ditugaskan untuk menentukan bearing hospital dari sekolahnya dengan menggunakan kompas. Ini sudah ada sedikit berkaitan dengan geografi. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah aspek yang boleh diabaikan? Ini adalah salah satu contoh teknik peniskalaan. Kita nak meninggalkan aspek yang kurang penting. A. Jenama kompas yang digunakan. B. Kompas mestilah diletakkan di tempat rata. C. Jarum kompas mestilah berada pada arah utara. D. Kedudukan kompas mestilah jauh dari aspek besi atau magnet. Di sini kita boleh tahu B, C, D semua adalah berkaitan dengan kompas dan semua adalah betul. 关于这个指南针的
用法. Oleh itu, di sini jawapan adalah A. Jenama kompas yang digunakan. Jenama apa semua tak penting. Yang penting kompas itu boleh digunakan. Teruskan dengan soalan 4. Pelajar berikut menunjukkan suatu nombor perduaan. Yang berikut manakah nilai nombor perpuluhan yang diwakili nombor di atas. Sekarang kita nak menukarkan nombor perduaan ke nombor perpuluhan. 2 kuasa kosong adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Semua darab 2 dari 1. 1 darab 2, 2 darab 2, 4 darab 2, 8 darab 2 dan seterusnya. Dan di sini kita boleh masukkan nombor-nombor soalan ini. Ini adalah 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bahagian kosong, semua sini akan jadi kosong. Oleh itu, 1 darab 1 akan jadi 1. 1 darab 16 akan jadi 16. 1 darab 128 akan jadi 128. Gunakan cara penambahan. 128 tambah 16 tambah 1. Anda akan dapat jawapan 145. Adalah C, 145. Nombor 5. Jadual di bawah menunjukkan 3 nilai tempat pertama dalam sistem nombor perduaan. Apakah nilai X? Di sini sangat senang. Tadi kita baru belajar 2 kuasa 2 bermaksud 2 darab 2. Jawapan adalah 4. Jawapan B. Nombor 6. Apakah elemen yang terkecil untuk paparan imej digital pada skrin komputer? Kita boleh dapat jawapan dalam buku teks. Imej digital yang dipapar pada monitor komputer terdiri daripada bintik-bintik kecil yang dikenali sebagai piksel. Piksel ialah elemen terkecil untuk paparan imej pada skrin. Oleh itu, jawapan kita untuk soalan ini adalah piksel. Jawapan adalah C, piksel. Soalan 7. Jenis file image yang manakah menyokong animasi? Animasi bermaksud pergerakan, animation. Oleh itu, jawapan sangat senang adalah B, GIF. GIF, GIF. Nombor 8. Suatu image mempunyai resolusi 300 dpi. Dikurangkan resolusinya kepada 80 dpi. Antara berikut, manakah perubahan yang berlaku terhadap imej tersebut? Resolusi suatu imej ialah bilangan piksel yang terdapat pada imej tersebut. Resolusi diukur berdasarkan bilangan piksel dalam unit dpi. Dots per inch. Dalam Raja 2.4 ialah contoh imej yang sama dalam resolusi yang berlainan. Bermaksud, saiz imej ini semua sama tetapi resolusi berlainan. Kita boleh nampak A 3 dpi berbanding F 300 dpi. Yang F 300 dpi akan nampak lagi terang. Bermaksud kualiti lebih baik untuk imej ini. Kita boleh tengok pilihan yang ada di sini. Jumlah warna berubah. Saiz imej semakin besar. Saiz file imej tidak berubah. Kualiti imej semakin bertambah. Jumlah warna berubah akan berkaitan dengan kedalaman bit warna, bukan resolusi. Saiz imej semakin besar. Tadi kita boleh nampak dalam Raja 2.4 semua imej saiz sebenarnya sama besar. Oleh itu, dia tiada perubahan
kepada saiz image. D. Quality image semakin bertambah. Kita tahu resolusi yang 300 dpi akan nampak lagi terang berbanding 80 dpi. Oleh itu, quality image sebenarnya semakin merosot. Oleh itu, D mesti salah. Dan A, B, D sudah salah. Bermaksud C adalah betul. Saiz file image tidak berubah. Nombor 9, dikenal sebagai set urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini adalah penerangan untuk algoritma. Jawapan B. Nombor 10, pilih susunan algoritma murid memakai pakaian sekolah dengan betul. Soalan ini sangat senang. Jawapan adalah C. Pakai baju sekolah, sikat rambut, ikat tali leher, pakai kasut sekolah. Sekiranya anda nak pakai baju sekolah dan terus ikat tali leher pun boleh, tetapi tak ada pilihan di sini. Nombor 11, antara berikut yang manakah bukan simbol carta alert? Jawapan adalah C. Petir ini tak tahu untuk simbol apa. Soalan 12. Apakah maksud bagi pengendali hubungan relational operator ini? Ini adalah simbol lebih besar. Oleh itu, jawapan adalah B. Soalan 13. Apakah menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah dan bentuk geometri untuk mewakili langkah bagi setiap proses algoritma? Jawapan adalah C. Carta alert. 14. Struktur kawalan yang mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu set tindakan yang tertentu. Sangat senang. Jawapan adalah struktur kawalan pilihan tunggal. Tunggal bermaksud satu. Soalan 15. Teknik manakah digunakan untuk mengasah ralat logik dalam algoritma? Di sini kita tahu teknik untuk mengasah ralat ada dua, iaitu teknik semakan measure, that's check, dan teknik langkah demi langkah, step through. Oleh itu, jawapan di sini adalah C. 1 dan 3.